saksikan tajuk utama malam ini. Baling botol kaca ke jalan tindakan biadab dan bahaya. Juga mercun dan bunga api dihalalkan ikut syarat. Polis telah menjalankan siasatan terhadap sebuah video tular memaparkan tindakan biadab seorang individu membaling botol ke arah jalan raya dari sebuah kediaman bertingkat. Ketua Polis Sedang Wangi, Asisten Komisioner Nordilhan Yahya berkata, siasatan awal mendapati kejadian berlaku di Jalan Cendana, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Sedang Wangi telah mengenal pasti individu terlibat dan tindakan pengesanan sedang dijalankan. Pihak polis juga memohon kerjasama dari orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian tersebut untuk tampil bagi membantu siasatan. Ujarnya perbuatan tersebut merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 268 Kanun Kesiksaan. Wujud dakwaan botol yang dibaling adalah botol arak, namun setakat ini belum disahkan pihak polis. Polis menahan seorang pelatih dan 3 kaki tangan Pusat Pemulihan Narkotik Puspen Perlop di Sungai Siput Perak bagi membantu siasatan kematian seorang pelatih Pusat Pemulihan itu Selasa lalu yang disyaki dibunuh. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, polis menerima maklumat berkaitan kematian pelatih lelaki berusia 50 tahun itu pada jam 12.55 tengah hari dengan siasatan awal mendapati terdapat kesan kecederaan pada badan mangsa. Katanya mangsa kemudian dibawa ke Hospital Sungai Siput sebelum dirujuk ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh untuk bedah siasat. Hasil bedah siasat mengesahkan terdapat kecederaan pada belakang badan si mati akibat dipukul menggunakan objek tumpul. Datuk Seri Muhammad Yusri berkata susulan itu 4 individu berkenaan yang berusia lingkungan antara 30 hingga 38 tahun ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Kesemua mereka direman 7 hari bermula semalam sehingga 8 Februari ini. Sementara itu, polis mengesahkan video tular memaparkan lelaki membawa sebatang kayu dan mengamuk di kawasan sebuah sekolah di Seremban 2 hari lepas merupakan sebahagian daripada latihan demonstrasi keselamatan sekolah terbabit. Ketua Polis Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf berkata, sehubungan itu orang ramai dinasihatkan supaya tidak lagi membuat kenyataan dan spekulasi tidak berasas mengenai video berkenaan. Hasil semakan lanjut mendapati kejadian tersebut berlaku di sebuah sekolah di Sikamat. Pihak sekolah mengesahkan ia merupakan sebahagian daripada latihan demonstrasi keselamatan yang dijalankan pada 1 Februari lepas di sekolah itu. Terdahulu, tular video berdurasi 1 minit 3 saat memaparkan seorang lelaki membawa sebatang kayu mengamuk dalam kawasan sekolah kerana anaknya dipukul oleh guru sehingga menimbulkan salah faham awam. Kerajaan bersetuju untuk menghalalkan penjualan mercun dan bunga api. Namun ia tertakluk kepada peraturan dan garis panduan yang akan dikeluarkan kelak. Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakoming berkata untuk itu Kementerian Dalam Negeri KDN akan menentukan garis panduan untuk itu manakala isu membabitkan duti akan ditetapkan Kementerian Kewangan. Perkara itu dipersetujui melalui mesyuarat Kabinet semalam selepas mengambil kira penjualan mercun dan bunga api boleh menjadi satu lagi punca hasil kepada negara. Katanya pembakaran mercun menjadi amalan seluruh rakyat Malaysia, tidak kira Tahun Baru Cina, Deepavali, Aidilfitri atau Christmas. Dalam pada itu, Koming berkata premis makanan dan minuman di kawasan bandaraya berisiko tidak dapat memperbarui lesen perniagaan sekiranya gagal mendapat persijilan bertaraf A bagi kebersihan tandas. Ia bakal membabitkan semua jenis premis F&B termasuk restoran, hotel serta warung. Katanya pelaksanaan pensijilan itu akan dimulakan tahun depan di semua premis di bandaraya seluruh negara. Peruntukan tahunan kepada ahli parlimen dikurangkan daripada 3.8 juta ringgit kepada 1.3 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan pengurangan peruntukan itu melibatkan elaun pembangunan yang akan dilaksanakan secara berperingkat sebagai langkah mengawal aliran kewangan negara.
Bukan allowance itu peruntukan pembangunan untuk ahli parlimen, selaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri. Tetapi oleh kerana keadaan kekangan ekonomi, jadi saya ingat biarlah kita buat cara peringkat. Jadi dana untuk ahli parlimen juga terlibat. Kerana dia bagi contoh yang awal. Jadi maknanya kalau ahli parlimen bersanggup kurangkan, walaupun ini bukan sumbangan pribadi, ini sumbangan pembangunan yang diselaraskan oleh parlimen dan pejabat daerah. Jadi bagi satu mesej tentang keperluan kita mengawal keuangan negara. Beliau ditemui selepas meluangkan masa makan tengah hari di Port Dickson yang turut diiringi oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengulas lanjut, ujarnya peruntukan yang diselaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri itu akan tetap disalurkan namun secara berperingkat dan mengikut keperluan. Namun projek-projek pembangunan dan pembaikan yang memerlukan peruntukan mendesak akan dipertimbangkan segera. Siasatan menyeluruh ke atas kerosakan struktur jejambat dan tiang yang retak berhampiran stesen transit aliran ringan LRT Bandaraya bakal mengambil masa 2 minggu untuk dilengkapkan. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Strategi dan Pembangunan Prasarana Malaysia Berhad, Prot Yud Dat berkata, perunding kejuruteraan yang dilantik sudah memulakan siasatan itu semalam. Katanya kerja baik pulih bergantung kepada hasil siasatan yang akan dibentangkan kepada Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prot Yud berkata sebuah jawatan kuasa dibentuk membabitkan pihaknya dan Jabatan Kerja Raya JKR, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL serta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Pihaknya perlu mengutamakan keselamatan penumpang dan setiap tindakan diambil mengambil kira faktor keselamatan sebelum memulakan operasi seperti sedia kala. Sebelum ini dilaporkan operasi perkhidmatan LRT laluan Ampang mengalami kelewatan atas faktor keselamatan akibat penjajaran landasan yang bengkok berhampiran stesen bandaraya serta kerosakan struktur jejambat di kawasan berkenaan menyebabkan gangguan antara dua stesen iaitu stesen Masjid Jami' dan bandaraya bermula 27 Januari lalu. Kira-kira 200 penduduk Taman Sungai Sirih, Pelabuhan Kelang membantah pembinaan laluan rel projek ECRL yang jajarannya bakal melalui sebahagian rumah penduduk di taman tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Taman Sungai Sirih, Syafawi Hashim berkata, setakat ini tiada pihak yang tampil memaklumkan kepada penduduk tentang pengambil alihan rumah dan tanah mereka bagi tujuan projek tersebut. Bagi penduduk, kita tidak tahu ke mana arahnya kita akan ditempatkan. Ya? Sebab tiada sebarang notis yang kita terima daripada peringkat awal. Hanya kita memperolehi daripada portal MOT yang menyatakan adanya ataupun wujudnya pembinaan jajaran ECRL yang dibina daripada Jalan Kastam ke Kelantan ataupun ke Tumpat, Kota Baru. Jadi isu pemindahan ini kita tidak mendapat sebarang komitmen yang begitu tepat daripada mana-mana pihak yang berkuasa. Menurutnya lagi, beberapa surat telah diberikan kepada kerajaan negeri dan pihak yang berkepentingan bagi mendapatkan maklum balas berkaitan status laluan projek ini. Namun, sehingga kini tiada mana-mana pihak memberikan sebarang maklum balas kepada mereka. Sementara itu, Ahli Parlimen Kapa Dr. Halimah Ali berkata, kerajaan dan pihak berkepentingan dalam pembinaan projek ini perlu memberi maklum balas kepada penduduk dengan kadar segera. Menu rahmah elak rakyat ikat perut. Alhamdulillah bertemu kembali. Berniaga sambil bersedekah. Itu pandangan peniaga mengenai menu bajet yang dijual di premis makanan mereka. Mereka ingin membantu orang ramai dari mengikat perut, menahan lapar di samping melakukan amal jariah dalam perniagaan. Wartawan Zaris Sufia Zaharuddin ada butirannya. Tinjauan kedai makanan di sekitar Seksyen 7 Shah Alam mendapati menu rahmah atau bajet bermula dari RM5 hingga RM7. Menurut penjual Nurul Hasnizati, walaupun telah beroperasi selama 8 tahun, kedainya masih lagi kekal menyediakan pelbagai menu bajet disertakan dengan air percuma. Ini kerana beliau mahu bersedekah di samping meringankan beban orang ramai, lebih-lebih lagi yang memerlukan bantuan. Sambil-sambil berniaga, sambil bersedekah dah.
Kat sini kami sediakan nasi ayam paket RM5, teh ais tanpa sirap boleh pilih lah. Nasi ayam penyet, nasi campur, nasi ayam sayur lah RM5 sekali dengan air sekali. Kalau makan dekat sini kami sediakan air free, teh ais atau kosong kat depan tu. Pengurus restoran Teruna Desa, Marzuki Mustafa turut menyatakan perkara sama berhubung menu bajet di kedai makannya. Bagi beliau, mereka komited untuk menyediakan lebih 40 jenis lauk setiap hari bergantung kepada jumlah pelanggan terutama pelajar. Katanya, kenaikan harga barang mentah menyebabkan harga bagi menu bajetnya meningkat daripada RM4 ke RM5. Namun, air disediakan secara percuma kerana beliau merasakan amalan bersedekah ini perlu diteruskan. Kita tengok banyak student, habis tu kesianlah budak-budak kan duit pun kekurangan kan. Habis tu kita buat nasib bajet lah. Habis tu air dulu mula-mula kita nak buat 1 gelas RM1 boleh refill. Habis tu fikir-fikir anak buah kata tak payahlah pakcik, kita bagi percuma lah. Habis tu nasi ayam air dulu RM4, sekarang dah RM5. Habis tu pasal student banyak, tak kisahlah student ke family ke makan, air memang percuma. Sementara itu, orang ramai yang ditemui berpuas hati dengan hidangan yang dijual peniaga selain sedikit sebanyak meringankan beban kos sara hidup yang semakin mencabar. Tambah mereka berharap agar inisiatif ini turut diaplikasikan ke permis makanan lain termasuk rangkaian restoran makanan segera. Saya rasa bagus dan patut sebab macam restoran-restoran macam KFC dengan McD ni diorang kan mahal, harga yang mahal. So untuk macam student ke atau golongan berpendapatan rendah nak rasa McD dengan KFC ni macam jarang lah bagi diorang sebab mahal kan. Kalau ada menu rahmah ni dekat McD ke KFC dapat membantu diorang lah. So diorang boleh rasa, boleh makan, boleh reward diorang diri sendiri. Bagi saya patut dan itu adalah salah satu idea yang bernas kalau kerajaan ada buat macam tu. Sebabnya macam kita kadang-kadang nak makan fast food macam McD, KFC tapi kadang-kadang diorang punya makanan tu melebihi daripada bajet seharian kita. So dengan adanya menu rahmah ni, kalau diorang pun ikut harga macam tu, so everyone boleh rasa macam kadang-kadang ada family yang tak mampu nak beli pizza, McD macam tu. So kalau diorang kurangkan harga macam ni, maybe diorang pun boleh beli and semua orang boleh rasa. Pendapat saya lebih baik ada diorang buat untuk dekat franchise besar. Kalau macam lebih banyak franchise yang besar yang buka, students and semua golongan semua dapat rasa menu rahmah ni. Sebabnya kita kalau boleh tak nak sesiapa left behind. Betul, saya rasa memang patut. Mereka mampu tapi mungkin setengah mereka tidak mampu untuk berbeli makan makanan segera seperti McDonald. Jadi kalau mereka buat bagi perkara begini, menyediakan menu rahmah ini, ia memang memudahkan pelajar, sama ada pelajar ke, pensyarah ke dan antara golongan tersebutlah. Kemarin, hampir 15,000 permis menjual makanan telah menyertai inisiatif Menu Rahmah yang dilancarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub dengan menawarkan makanan siap masak pada harga RM5 dan ke bawah. Rata-rata orang ramai yang ditemui menghargai dan berpuas hati dengan pelaksanaan menu ramai ini. Bahkan sebelum inisiatif ini dilaksanakan, terdapat banyak kedai makan yang sudah pun menjual nasi berlauk atau dipanggil nasi bajet disertakan dengan air percuma dengan harga serendah RM5. Bagi mereka, ia dapat membantu orang ramai, lebih-lebih lagi golongan yang berpendapatan rendah. Bukan itu saja, nasi bajet ini juga sudah mendapat sambutan dari dulu hingga kini dari golongan B40 kerana mereka merasakan ia dapat meringankan beban mereka di samping kenaikan harga makanan serta barangan mentah. Saya Zari Sufia melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu di Pahang, walaupun harga bahan mentah meningkat, seorang peniaga makanan di Taman Cendrawasih Kuantan memilih untuk menyediakan menu rahmah di premis perniagaannya. Biarpun keuntungan yang diperoleh sedikit, pemilik kedai Aboh Ben Corner Nur Salina Samsudin berpegang kepada prinsip kongsi rezeki sebagai usaha untuk membantu golongan memerlukan.
Menurut Nur Salina, inisiatif Menu Rahmah yang diperkenalkan kerajaan Selasa lalu mendapat sambutan yang baik dan kira-kira 150 set Menu Rahmah yang dijual dengan harga RM5 terjual setiap hari. Beliau yang telah mengusahakan perniagaan makanan lebih 10 tahun berkata, penjualan makanan pada harga yang murah sebenarnya boleh menambah rezeki disebabkan pelanggan yang datang ramai setiap hari. Tambahnya, beliau bukan saja menerima tempahan dari pelanggan dari kawasan taman, malah pembeli luar kawasan juga turut membuat pesanan secara talian. Kalau kita buat macam biasa, dah lama dah buat masakan panas. Dengan keadaan barang sekarang mahal, tak ada untung. Kalau 100 kita beli barang sehari, tak balik pun 100. Sakit sangat. Tapi ni adalah sikit. Orang cakap sikit pun, kita tak beli barang banyak. Barang tak banyak lah, tak pakai macam nak barang yang mahal semua. Ada untung. Boleh. Sikit pun, orang makan sikit, kita makan sikit. Kongsi kan. Dia kan buat rezeki kongsi kan, sikit seorang. Nur Salina berkata, Menu Rahmah di Aboh Ben Corner akan ditukar setiap hari bagi memberikan pilihan kepada pelanggan yang datang. Ibu kepada 4 anak itu kini sedang berusaha menyediakan set makanan berasaskan makanan laut untuk menambah kepelbagaian Menu Rahmah di premisnya. Sementara itu, pelanggan yang ditemui menyambut baik usaha yang dilakukan Nur Salina. Dari segi pengguna pula, pelanggan, saya haraplah dengan ini dapat kita beri sokongan lah pada program Menu Rahmah ni supaya dapat menjana ekonomi semua pihak lah, terutama peniaga dan juga pengguna sendiri dapat faedah. Dengan nilai harga RM5 ni mungkin sesuai lah atau patutlah pada ketika ini di mana kita dibebankan dengan masalah ekonomi lah. Berbaloi sangat dengan harga yang RM5 kita dapat makan nasi dengan lauk semua ada, dengan air semua percuma. Okey, memadai sangat. Menu Rahmah yang diperkenalkan kerajaan 31 Januari lalu merupakan satu set makanan yang lengkap dengan harga berpatutan terutama kepada golongan B40. Islam menegah umatnya daripada menyertai apa jua amalan yang bersifat ritual atau upacara agama bukan Islam. Jelas pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad, perbuatan itu mengandungi unsur-unsur tasyabbuh atau menyamai dengan agama bukan Islam yang dibimbangi akan menjejaskan akidah seorang Muslim. Bagaimanapun menurutnya, Islam membenarkan umatnya menghadiri majlis sambutan atau rumah terbuka masyarakat bukan Islam dengan syarat ia tidak membabitkan upacara ritual agama bukan Islam. Islam sememangnya menuntut daripada kita untuk melakukan kebaikan hatta kepada golongan yang bukan Islam sekalipun. Meskipun begitu, usaha kita dalam melakukan kebaikan tersebut mestilah dipastikan tidak boleh bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang Muslim. Bila mana kita nak menghadiri ataupun turut serta dalam upacara keagamaan yang bukan Islam, jelas Islam tidak membenarkan yang sedemikian rupa. Kerana ianya adalah sesuatu yang berkaitan dengan amalan ritual agama bukan Islam yang bukan daripada cara hidup kita ataupun apa yang dikenali dengan istilahnya dalam agama kita sebagai tasyabbuh, yakni menyerupai amalan agama yang selain daripada Islam. Adapun kita nak hadiri majlis sambutan ataupun rumah terbuka bukan Islam yang tak membabitkan upacara ritual agama tersebut, itu adalah perkara yang dibenarkan. Beliau berkata melihat realiti kehidupan masyarakat berbilang kaum di Malaysia, perkara itu adalah diharuskan dengan sekadar memberi ucapan selamat kepada bukan Islam jika amalan tersebut telah menjadi budaya dan selagi mana tidak bertentangan dengan akidah Islam, dengan syarat ungkapan tersebut tidak mengandungi maksud syirik atau kekufuran. Ucapan selamat sempena perayaan masih tertakluk kepada keperluan untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan dakwah Islam sendiri. Muhammad Syamsul Hakim berharap larangan sedemikian dapat dijadikan panduan kepada umat Islam dalam usaha menjaga keharmonian dan kesejahteraan masyarakat berbilang kaum dan agama dalam masa sama menjaga akidah sebagai seorang Muslim. Selepas ni, pemegang visa transit boleh tunai umrah. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah, kita ke perkembangan luar negara. Suara saya akan lebih lantang dan didengari di seluruh dunia.
Itu reaksi tegas ahli Kongres Pro-Palestin Ilhan Omar setelah dipecat Dewan Perwakilan Amerika Syarikat AS daripada jawatan kuasa hal ehwal luar negeri. Ia susulan kenyataannya mengenai beberapa isu termasuk hubungan antara Israel dan AS yang dikatakan antisemitik. Ahli Kongres Wanita Beragama Islam itu dipecat setelah Dewan meluluskan resolusi itu dengan undian 218 menyokong, manakala 211 lagi membantah. Resolusi itu mendakwa Ilhan mengeluarkan kenyataan berbaur antisemitik dan mengenai serangan pengganas 11 September 2001. Ilhan bagaimanapun menegaskan beliau hanya menunaikan tanggungjawabnya sebagai ahli Kongres untuk membela golongan tertindas yang menjadi mangsa pembersihan etnik seperti rakyat Palestin. Bekas pelarian Somalia itu adalah ahli Kongres Demokrat ketiga yang dipecat oleh Dewan Perwakilan yang dikuasai Parti Republikan tahun ini. Tindakan itu disifatkan Demokrat sebagai perbuatan balas dendam. Pemegang visa transit boleh melaksanakan umrah dalam tempoh 4 hari berada di Arab Saudi. Visa itu dikeluarkan bersama dengan tiket penerbangan Saudia dan Flynas secara percuma. Agensi berita tempatan Saudi Gazette melaporkan visa transit itu membolehkan penumpang yang melakukan persinggahan di Arab Saudi mengerjakan umrah dan menziarahi Masjid Nabawi di Madinah selain melancong di sekitar Arab Saudi. Pemegang visa transit itu boleh menetap di Saudi selama 4 hari dengan tempoh visa selama 3 bulan. Permohonan bagi visa persinggahan itu boleh dibuat menerusi platform elektronik Saudi Arabian Airlines dan Flynas. Ia secara automatik akan diserahkan kepada platform Visa Nasional Bersepadu Kementerian Ehwal Luar untuk diproses dan visa digital akan serta-merta dikeluarkan dan diserahkan kepada pemohon menerusi email. Pemegang visa transit juga dibenarkan untuk menyewa dan memandu kenderaan. Tentera Amerika Syarikat AS sedang mengesan belon pengintip disyaki milik China. Sehingga berita ini ditulis, Pentagon mengesahkan bahawa ia masih berada di ruang udara di wilayah Montana. Menurut Jabatan Pertahanan AS, pihaknya sedang mempertimbang untuk menembak jatuh belon tersebut. Bagaimanapun, keputusan itu tidak dibuat berikutan impak tembakan itu akan mengakibatkan serpihannya jatuh ke wilayah itu sekaligus membahayakan orang awam. Belon itu bagaimanapun tidak mendatangkan bahaya kepada pesawat yang berada hampir dengannya. Dalam pada itu, Pentagon menjelaskan AS sedang berhubung dengan pihak China mengenai kejadian berkenaan. Sebelum ini, kejadian sama pernah berlaku namun berbeza pada kali ini, yang mana belon itu masih berada di ruang udara lebih lama berbanding sebelumnya. 18 orang maut manakala beberapa lagi cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah bas penumpang yang bertembung dengan sebuah trailer di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada Khamis malam. Menurut pihak polis, insiden ngeri jalan raya itu berlaku berhampiran terowong Kohat di lebuh raya Indus di daerah Kohat. Pasukan penyelamat terpaksa memotong badan bas itu untuk mengeluarkan mayat dan mangsa yang terperangkap. Tambah polis, nahas dipercayai berpunca daripada pemandu trailer terbabit yang memandu dengan kelajuan melampau hingga hilang kawalan sebelum merempuh bas yang dalam perjalanan dari daerah Laki Marwat menuju ke Peshawar. Susulan kemalangan itu, pasukan penyelamat dan polis tiba di lokasi kejadian dan memindahkan mangsa yang cedera ke hospital berdekatan. Kemalangan jalan raya kerap berlaku berpunca daripada keadaan jalan yang rosak, kenderaan tidak diselenggara dan pemanduan melulu. Selepas ni, Al-Kawsar Edukids kerjasama dengan USM. Laporan BE Niaga, bagi menghargai usahawan serta jenama perniagaan Muslim, Sekretariat World Muslim Prana buat julung kalinya mengiktiraf kerja keras usahawan yang layak menerusi anugerah World Muslim Prana. Anugerah berprestij itu turut mendapat kerjasama KNKV Group dan Berhad, Ikon Malaysia serta Pertubuhan Pengarah-Pengarah Syarikat Malaysia, MOKAD. Menurut Ketua Panel Pemilihan Anugerah World Muslim Prana, Adam Richman, selain memberi pengiktirafan kepada usahawan Muslim yang layak, Anugerah World Muslim Prana juga satu isyarat buat penerima anugerah untuk terus meningkatkan daya saing serta jenama mereka ke tahap yang lebih tinggi. Kita sebenarnya nak mengumpulkan syarikat-syarikat milik orang Islam yang mempunyai kejayaan tahunan ya daripada segi kewangan yang kukuh
mana kita sendiri semak melalui audit untuk kita layakkan mereka ke peringkat anugerah ni. Jadi bila kita tahu kewangan mereka kukuh, kita nak gabungkan mereka ini semua menjadi satu komuniti usahawan Islam supaya 2023 the Muslim economy will grow. Sementara itu, pengerusi panel Syariah World Muslimpreneur 2022, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif berkata, anugerah yang diberikan telah melalui fasa tapisan yang ketat merangkumi pelbagai aspek khususnya dari sudut patuh syariah. Mereka yang terlibat itu mestilah mempunyai produk-produk yang bukannya scam. Yang kedua, patuh syariah. Yang ketiga, mereka ini merupakan orang yang berusaha untuk memastikan apa yang mereka lakukan ini untuk umat Islam dan untuk mereka menyumbang zakat kepada negeri-negeri yang mereka berada di dalamnya. Jadi penilaian itu sangat ketat dan mereka akan semak dari aspek jenayahnya, dari aspek hubungannya dengan masyarakat, akan semak juga dari aspek akaun mereka, keluar masuk, bayar LHDN atau tidak, semua akan disemak agar kita memberi anugerah yang selayaknya. Baru-baru ini 34 individu menerima anugerah World Muslimpreneur menerusi kategori masing-masing. Sirim Berhad dan Toyib P tampil sebagai rakan strategik serta diuruskan oleh Eventopedia dan Empower Event. World Muslimpreneur turut disokong oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Al-Kausar Edukids Sinar Berhad menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Universiti Sains Malaysia USM bagi menjalin kerjasama dalam pendidikan awal kanak-kanak. MOU itu menggariskan kerjasama terancang antara USM dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak terkenal itu yang bakal memberi manfaat kepada ribuan kanak-kanak daripada pertukaran pengetahuan, latihan berorientasikan perkhidmatan dan forum awam. Jadi ini satu kebanggaan bagi kami di Al-Kausar Edukids. Selepas daripada memorandum persefahaman ini, apa yang intipati yang penting di Al-Kausar ialah daripada USM kepakaran-kepakaran mereka ini akan ditransfer kepada guru-guru kami di setiap seluruh cawangan kami di seluruh negara. Bagaimana nak menghandle anak-anak special, bagaimana kita nak menghandle anak-anak harian di tadika dan taska. Jadi ini adalah sangat-sangat penting untuk kita meningkatkan mutu dan juga kredibiliti kami di Al-Kausar Edukids. Terdahulu, beliau mewakili Al-Kausar Edukids dan pengarah kampus Kesihatan USM, Profesor Dr. Syaharum Syamsuddin yang mewakili USM menandatangani MOU berkenaan di kampus Kesihatan USM Kubang Krian, Kelantan. Profesor Dr. Syaharum berkata, antara perkara yang disentuh dalam MOU itu adalah kelewatan pertuturan dan dalam hal ini seramai 10 pakar terapi pertuturan yang aktif di kampus kesihatan USM akan bekerjasama dengan guru-guru di Al-Kausar Edukids untuk memastikan setiap kanak-kanak yang mengalami masalah kelewatan pertuturan dapat dibantu. Kita berharap sangat Education yang Berhad akan membawa modul-modul kami keluar daripada universiti kita ni untuk diterjemahkan ke dalam masyarakat. Ini yang penting sekali. Kita bangunkan ilmu di dalam universiti, kemudian kita implement, kita mengguna pakai di dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Sebab kanak-kanak ini satu masa mereka akan jadi pemimpin kita. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Al-Kausar Edukids, Datin Nur Fadilah alias berkata, berdasarkan pemerhatian pihaknya, jumlah kanak-kanak yang mengalami masalah perkembangan semakin meningkat, terutama selepas pandemik COVID-19 dan diharap dengan adanya bantuan kepakaran dari USM, ia dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Memang kita nampak peningkatan kelewatan perkembangan kanak-kanak lebih banyak berbanding sebelum COVID. Mungkin dari segi dia bukan daripada masalah penyakit COVID tu, disebabkan anak-anak ni development dia masalah development ni dia terbantut disebabkan oleh 2 tahun banyak anak COVID dia di rumah, so tak dapat berkeluar, bersosial dan sebagainya. So kita dapat lihat di mana di seluruh Al-Kausar Dikit ni kita dapat lihat kanak-kanak yang banyak yang ada lebih kurang 80% yang ada masalah tetapi tidak dirujuk ke hospital.
Al-Kautsar Educates yang beroperasi sejak 2013 mempunyai 198 cawangan di seluruh negara dengan bilangan kanak-kanak seramai 10,000 orang dan 600 tenaga pengajar. Ia merupakan pusat asuhan kanak-kanak dan tadika yang menawarkan pelbagai program pendidikan awal untuk kanak-kanak, antaranya program prasekolah, prahafazan Al-Quran dan program Montessori untuk mereka yang berumur 4 hingga 6 tahun serta program pembangunan sosial untuk kanak-kanak seawal 1 hingga 3 tahun. Selain itu, ia juga turut menyediakan program kelas pengajian Al-Quran dan Fardu Ain Kafa, kelas bahasa Mandarin dan juga program untuk kanak-kanak berkeperluan khas yang berumur 2 hingga 12 tahun. Sekian untuk malam ini. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saksikan episod pertama Gembara Masyar jam 10 malam ini yang disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli. Program ini merupakan adaptasi daripada buku Gembara Masyar tulisan Ustaz Faris Zulkar. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.